sharekan skrin. Okey, nak minta bantuan Kristina lah yang dah masuk ni. Okey, nampak tak skrin yang saya share? Nampak cikgu. Okey. So untuk hari ni kita akan masuk ke subtopik terakhir dalam jadual berkala, iaitu unsur peralihan. Okey, untuk unsur peralihan ni, dia dari segi sudut apa yang kita nak bincangkan, dia tidak sebanyak seperti unsur kumpulan 1, unsur kumpulan 17. Okey, kalau kumpulan 18 memang lagilah kurang kita bincang, sebab kumpulan 18 dia apa? Kumpulan 18 secara kimia dia adalah tidak reaktif. Jadi kalau nak bincang sifat dari sudut sifat fizik sahaja. Jadi untuk kumpulan 1, kumpulan 17 dia ada tindak balas kimia, dan dari sudut sifat fizik pun kita bincang. Jadi untuk unsur peralihan ni, kita sebab dia banyak sebenarnya, untuk unsur peralihan ni kita sebenarnya nak tengok unsur-unsur yang ada. Kita tengok dulu nah kedudukan dia. Okey, kalau kita perhatikan dia berada di antara kumpulan 2 sehingga kumpulan 13. Kumpulan 2 sehingga kumpulan 13. Okey, banyak ni sebenarnya. Okey, dari kumpulan 2 sampai kumpulan 13. Tapi kita tidak akan belajar ataupun kita tidak akan sentuh details one by one lah semua unsur peralihan ni, sebab dia sebenarnya banyak. Jadi kita akan belajar berkenaan sifat umum dia sahaja. Tapi sebelum tu kena ingat kumpulan ataupun unsur yang berada dalam unsur peralihan ni, dalam kumpulan peralihan ni, semuanya adalah logam. Okey, semuanya adalah logam. Jadi bila mana ia adalah logam, secara umum sifat-sifat biasa dia hak logam seperti apa dia? Logam adalah boleh mengkonduksi elektrik. Hak ni kita tak bincang sangatlah, sebab kita dah tahu kumpulan lain pun elektrik lah, huruf E tak cantik tulisan. Okey, boleh mengkonduksi elektrik. Ini sifat umum. Jadi yang akan ditanya tentang unsur peralihan sebenarnya adalah berkenaan ciri istimewa mereka ini. Okey nah, ciri istimewa. Okey, jadi terlebih dahulu untuk objektif kita hari ini, kedudukan unsur peralihan di antara kumpulan 2 sehingga kumpulan 13. Maksudnya daripada kumpulan 3 sampai kumpulan 12 lah. So itu adalah unsur peralihan. Okey nah, dari kumpulan 3 sampai kumpulan 12. Hak ni dia kata terletak di antara je. Okey. Jadi untuk unsur-unsur ni, tengok ni, kalau tengok kat sini ni banyak ni. Tetapi ada beberapa unsur peralihan yang banyak kita akan guna nanti. Contohnya kita ada ferrum. Ni ferrum ni. Ferrum duduk kat situ. Kita ada mangan. Okey. Mangan. Okey. Mangan ni Mn. Okey, ada kat sini. Kita ada kromium. Okey. Nanti boleh tengok dekat jadual berkala hak muka surat belakang buku teks lah. Hanya untuk mengenali nama-nama unsur peralihan. Ni hak contohnya formula macam W saja ni, OS aja ni, AIR aja ni. Hak ni kita tak ataupun jarang gunalah, boleh kata macam tak gunalah dalam silibus kita untuk tingkatan 4 dan 5 ni. Okey, yang banyak kat atas ni lah kobalt, nikel, kuprum, zinc. Okey, hak tu banyak. Ni banyak digunakan. Argentum, okey, semua-semua tu hak tu banyak digunakan dalam tindak balas kimia kita. Okey, so objektif yang untuk kita kenali kedudukan unsur, objektif pertama dah tercapai lah. Boleh ingat lah. Okey, seterusnya ni hak saya mention tadi. Semua unsur peralihan ialah logam. Jadi sifat logam hak lain tu sama macam logam yang kita dah belajar. Boleh conduct electricity, boleh menjadi konduktor pada elektrik. Logam ketumpatan tinggi, logam mempunyai takat lebur, takat didih yang tinggi. Itu sifat biasa. Objektif kita yang kedua adalah hari ini adalah untuk melihat ciri istimewa sebenarnya. Untuk nak melihat ciri istimewa bagi unsur peralihan. Okey, sana ada orang masuk. Ayuni masuk. Okey, kita nak tengok yang seterusnya adalah ciri istimewa. Ini yang penting lah.
Okey, ini yang banyak ditanya. Okey nah, untuk ciri istimewa dia ada banyak juga, tapi kalau boleh untuk setiap pelajar cuba cari beberapa poin yang menjadi mudah untuk pelajar ingat. Okey nah, ciri istimewa. Okey, kalau macam cakap kerah, takat didih tinggi, itu bukan ciri istimewa, itu ciri logam hak biasa. Jadi yang tak ada pada logam biasa, ciri ini yang kita nak tengok. Okey nah, yang pertama ni mana yang pertama dia terus yang kedua. Tak apa. Kita ambil hak pertama dulu, okey? Kita jadikan yang pertama dahulu. Okey, ciri istimewa dia yang mula-mula adalah membentuk ion berwarna. Okey, ini poin pertama. Ia boleh membentuk ion yang berwarna. Jadi hak ni ada dalam buku teks jadual 4.10. Okey, ion kromium 3 adalah hijau. Dikromat adalah jingga. Dia sebenarnya untuk hak ni kita bawa keluar nah. Okey. Kromium 3+. Okey. Hak ni adalah hijau. Okey, kalau kromium hak bawah tu, kromium tu itu kromium 6+. Itu adalah jingga. Jangan cakap oren lah, jingga. Oren tu adalah buah oren. Warnanya adalah jingga. Okey nah, jangan cakap warna apa? Warna oren. Oh, salah. Okey, kalau kita nak ke kedai beli barang, tu nak beg yang color oren. Okey, yang tu tak ada masalah. Tapi dalam kimia, kita tak ada istilah warna oren. Kita ada jingga. Okey, ni unsur peralihan yang seterusnya adalah mangan. Tadi saya ada sebut. Okey, mangan tadi. Syahir. Syahir on the way masuk. Okey, saya ada sebut tadi. Mangan tadi. Hak saya sebut dekat jadual berkala tadi. Okey nah. Okey, mangan 2. Okey, saya bawa ke bawah. Allah, pen saya ni. Kalau dengan PowerPoint dia jadi okey. Mangan MN 2+, dia ada mangan 7+. Okey nah, yang mangan 2+ ni adalah pink ataupun jangan sebut pink itu istilah Inggeris, sorry. Warna merah jambu. Merah jambu. Okey, kalau mangan 7+, warnanya adalah ungu. Takut awak terkeliru, dia buat kat sini ada O sekali kat dalam ni. Kromium pun sama, ada O. Hak tu dia punya kompleks ion, sifat istimewanya yang seterusnya. Okey nah. Okey, yang berkenaan ion ferrum, ferrum 2, ferrum 3 dan juga kuprum 2, tempoh hari rasanya masa kita duk belajar tentang ion-ion, duk hafal formula ion-ion, saya ada sebutlah. Okey, warna-warna untuk ion ni. Jadi antara tugasan hari inilah. Okey, mungkin kita buat Google Meet ni kejap aja. So lepas ni awak kena meluangkan masa untuk menghafal warna-warna ni. Okey, membentuk ion berwarna. Okey, itu yang pertama, walaupun dia letak poin kat sini nombor 2. Okey, membentuk ion berwarna. Okey, kemudian ini yang kedua. Tadi yang pertama, ni yang kedua lah. Okey, yang kedua, unsur peralihan mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Apa maksud? Okey, unsur yang sama tetapi dia boleh memiliki ataupun mempunyai cas bagi ion yang berbeza. Okey, jadi nombor pengoksidaan ni kita boleh terjemahkan untuk tingkat tempat ya. Okey, untuk waktu kita di tingkat tempat ni, nombor pengoksidaan ni kita boleh rujuk kepada dia punya cas. Okey nah, nanti bila dah masuk tajuk redox, ni tingkatan 5, nombor pengoksidaan ni dia lebih luas lah. Okey, takrifannya tu lebih luas. Cuma untuk tingkat tempat ni kita boleh pakai, kita boleh faham nombor pengoksidaan ni merujuk kepada cas pada ion. Okey nah, merujuk kepada cas pada ion. Okey. Jadi hak ferrum dengan kuprum kita dah jumpa di peringkat awal lagi. Harapnya pelajar ingat, harapnya lah, dah berapa lama duk hafal cas ion semua kan. Jadi hak tambahan baru hari ni adalah untuk ion kromium dan juga ion mangan, iaitu ada banyak cas ni, pelbagai, lagi pelbagai tu yang nak kena tambah tu.
Jadi hak tempoh hari kalau boleh hafal. Jangan tinggalkan tunggu lama-lama baru nak hafal kesemuanya. Jadi banyak nanti. Okay. So ini yang kedua. Mempunyai saya kurungkan. Mempunyai lebih daripada satu nombor peoksidaan. Okay. Ketiga. Ini yang ketiga. Unsur peralihan boleh membentuk ion kompleks. Boleh membentuk ion kompleks. Okey, kompleks tu apa? Kita macam sebut shopping kompleks lah. Shopping kompleks ni adalah kompleks untuk membeli belah. Apa maksud? Tempat tu ada banyak kedai untuk membeli belah. Jadi untuk ion kompleks ni sebenarnya adalah merujuk kepada untuk ion yang dia punya formula tu ada gabungan banyak unsur. Dan salah satu unsurnya mestilah unsur peralihan. Ion yang melibatkan unsur peralihan. Dia ada banyak kat dalam tu, tapi salah satunya mesti ada unsur peralihan. Dan memang hanya unsur peralihan yang mampu untuk combine banyak-banyak macam ni. Boleh nah? Yang boleh mampu untuk membentuk banyak-banyak macam ni. Ya nah? Jadi hak mana unsur peralihan kat sini? Ni cuprum ni. Ni cuprum ni adalah salah satu unsur peralihan. Ni ferrum unsur peralihan. Ferrum unsur peralihan. Ferrum unsur peralihan. Itu yang dikatakan membentuk ion kompleks. Sebab itu hak ni mungkin susah nak ingat, susah nak faham sikit. Jadi kalau dalam peperiksaan soalan tanya nyatakan sifat istimewa, saya tak berapa nak galakkan tulis yang ni. Tapi hak nombor 2 tadi ya. Dengan nombor 1 tadi. Ini nombor 1 dah. Okey, membentuk ion berwarna. Sebab apa kita nampak dekat makmal, dekat lab ada pelbagai warna larutan yang ada di makmal. So kenapa ada pelbagai warna? Sebab yang membentuknya adalah daripada unsur peralihan yang berlainan. Jadi unsur peralihan membentuk ion berwarna. Okey, nombor peoksidaan ni kita dah tengok awal-awal hari tu. Okey, ion kompleks. Seterusnya, dia buat macam ni. Tak apa. Saya letak, ni nombor 4. Ruang kat sini payahlah. Okay, saya bagi, slide kosong. Ya. Untuk yang seterusnya, fungsi yang seterusnya, kita padam. Fungsi unsur peralihan adalah unsur peralihan boleh bertindak ataupun kita kata berfungsi sebagai mangkin. Ini poin yang seterusnya. Tetapi rasanya pelajar-pelajar nak tahu apa itu mangkin. Apa itu mangkin? Mangkin ialah, kalau ni ada juga ni. Hak ni bukan just nak faham, tapi ada ditanya dalam soalan peperiksaan. Apa itu mangkin? Oleh kerana kita dalam kelas kimia ni, mangkin ialah merupakan suatu bahan kimia yang digunakan untuk mengubah kadar tindak balas. Keyword dia adalah mengubah kadar tindak balas. Control black. Kenapa? Mangkin ni kita cuma masukkan dalam satu tindak balas hanya untuk nak mengubah, sama ada nak mempercepatkan ataupun melambatkan. Mempercepatkan boleh, untuk melambatkan pun boleh. Cuma selalunya mangkin ni bila ditambah dalam sesuatu tindak balas, memang kita nak suruh dia cepat lah. Kita tak ada nak suruh tindak balas berlaku tapi biar lambat. Jangan jadi macam tu. Selalunya kita nak bagi tindak balas tu berlaku cepat. Jadi kita tambah. Boleh nak? Jadi kalau soalan tanya apa itu mangkin? Ia merupakan bahan kimia yang digunakan untuk mengubah kadar tindak balas. Selalu berlaku kesilapan pada pelajar, calon yang menjawab. Dia kata untuk mempercepatkan saja. Tu yang silap tu. To speed up, untuk menambah, untuk tu salah nah. Dia mengubah. Cuma kebetulan banyak digunakan untuk mempercepatkan.
Okey nah, banyak digunakan untuk mempercepatkan kebetulan. Tapi bila ditanya takrif mesti menggunakan perkataan mengubah. Okey, mengubah. Okey nah. Jadi kita tengok apa yang dia cerita lagi tentang Makin dalam slide ni. Okey. Dalam bidang industri. So bidang industri apa dia? Contohnya adalah penggunaan ferrum besi, serbuk besi, okey, dalam proses penghidrogenan. Okey, saya bagi contoh kat sini lah. Contoh. Okey. Contoh. Okey. Pertama, okey, control black. Besi. Okey nah. Digunakan sebagai Makin dalam proses yang pertama hak ni proses pembuatan amonia. Okey. Boleh? Yang amonia tu apa? Gas, pembuatan gas amonia. Okey. Kemudian penghidrogenan. Penghidrogenan ni mungkin itu istilah sebenarnya dalam tajuk sebatian karbon tingkat 5 belajar nanti. Macam ni kita ambil. Okey. Nikel. Okey nah. Digunakan dalam proses pembuatan margarin. Okey nah. Nama proses tu adalah penghidrogenan. Okey, nama proses tu adalah penghidrogenan. Okey. Margarin tahu tak dibuat daripada apa? Okey, tolong respon seorang dua sebagai tanda hadir ada bersama-sama. Margarin diperbuat daripada apa? Senyap je. Tak tahu. Oh, okey. Margarin dibuat daripada apa? Tak tahu noh. Biasa makan margarin? Kita tunggu jawapan. Biasa makan margarin? Pernah makan margarin? Pernah. Oh, pernah. Makan sedap? Sedap. Syahir pernah makan margarin? Pernah. Orang kata jangan kuat sangat makan margarin. Agak-agaknya kenapa? Kenapa? Lemak. Ayu ni punya jawapan. Lemak. Ya, betul. Okey nah. Sebenarnya dalam margarin tu ada lemak. Okey nah, kita tulis sikit kat sini. Okey nah. Margarin, okey, adalah asalnya adalah kita proses penghidrogenan tu kita sebenarnya menukarkan minyak yang berada dalam keadaan cecair, okey, kita menukarnya untuk menjadi lemak yang berada dalam keadaan pepejal. Tu aja. Minyak yang berada dalam keadaan cecair ni sebenarnya adalah macam minyak sawit. Okey nah. Ini sebenarnya adalah sejenis lemak juga, tetapi kita panggil dia lemak tak tepu. Tak tepu. Okey. Tetapi lemak yang dalam bentuk pepejal ni, ini adalah lemak tepu. Okey. Jadi lemak tak tepu, lemak tepu, yang mana elok sebenarnya untuk kesihatan? Yang mana elok? Nak tarik pun tak apa. Ayu ni dia tak ada masalah suara kot. Boleh tarik. Yang mana elok untuk kesihatan? Lebih elok untuk kesihatan lah. Kalau tak ambil lemak tu lagi bagus. Konon-kononnya lah orang yang nak berdiet. Okay. Lemak yang mana elok untuk kesihatan? Tak tepu. Lemak tak tepu. Okey nah. Bukan betul Ayu ni, bukan lemak tak tepu kot, lemak tak tepu, iaitu lemak daripada tumbuh-tumbuhan. Minyak jagung, minyak zaitun, semua-semua tu bagus. Okey nah. Bila sebut lemak tak tepu, maksudnya siapa yang dah meninggalkan ni? Kristina, merajuk ke apa? Okey, lemak tak tepu, bila sebut perkataan tak tepu bermaksud jika ada lemak tak tepu, macam-macam proses boleh lagi dibuat. Tindak balas boleh dibuat untuk menyingkirkan dan sebagainya untuk menukar.
Sebab tu namanya tak tepu. Tetapi kalau dah ada lemak tepu, macam majrin tu, lemak tepu, apa maksud tepu? Tepu ni macam dah tak boleh nak buat apa dah. Alah cikgu hari ni tak boleh belajar dah, otak dah tepu. Maksudnya apa? Dah tak boleh nak terima ilmu. Kalau lemak tepu samalah, dia dah tak boleh nak buat proses dah. Jadilah lemak tepu ini sebagai yang duk bertambah-tambah dekat badan, besar sana, besar sini, perut dan sebagainya. Itu letak mau. Lemak tepu dan selalunya banyak daripada haiwan lah. Okay? Tapi dari lemak tak tepu juga boleh dijadikan lemak tepu. Ini secara industri. Sebab tu sebut tadi kegunaan mangkin dalam industri. Okey, kita menukarkan. Kenapa perlu ditukarkan? Kenapa agaknya daripada minyak sawit tukar jadi majrin? Agak-agaknya nak sapu roti dengan minyak sawit makan. Sedap ke tak sedap? Tak sedap. Ya, betul. Tak sedap. Jadi bila guna majrin, oh sedap. Dan setiap majrin tu, setiap jenama majrin tu, dia adalah bahan tambah dia yang lain. Dia ada bagi tambah bau, dia tambah warna. Tapi basic ingredient dia, bahan dia yang asas adalah minyak sawit lah. Minyak lah selalunya. Okay? Okay, so itu ada berapa dah kegunaan yang kita dah bincang tadi nah? Okay, ada beberapa. Okay, so ingat yang pertama saya ulang balik, membentuk ion yang berwarna. Dan satu kat sini, selain membentuk ion berwarna, perkataan ion ni juga kita bolehkan letak bersama membentuk ion berwarna ataupun sebatian. Okay, nah, membentuk ion stroke sebatian berwarna pun boleh juga. Okay, nah. Sebab tu kita akan dapat batu-batu permata, contohnya delima warna merah. Kenapa batu delima warna merah? Sebab ada unsur peralihan yang berwarna merah dalam batu tersebut. Ya. Yang kedua, kita tengok mempunyai nombor pengoksidaan lebih pada 1. Okey, yang ada pelbagai. Yang ketiga, membentuk ion kompleks. Dan yang keempat, ni yang keempat tadi nah, lupa. Okey, yang keempat, unsur peralihan boleh berfungsi bertindak sebagai mangkin. Dan selalunya ciri ini disebut ciri istimewa unsur peralihan. Jadi janganlah awak tulis, apakah ciri istimewa unsur peralihan? Ia adalah logam. Ia adalah takat lebu, takat didih tinggi. Itu jangan cerita. Itu sifat biasa. Okey. Unsur kumpulan lain, logam kumpulan lain pun ada sifat tu. Okey, kita nak hak istimewa ni. Okey, hak ni mangkin tadi nah. Okey. Ayuni dah masuk balik. Ayuni pula. Kristina masuk balik ya. Kenapa Kristina tadi? Ingatkan merajuk dah. Merajuk ke apa? Sengap je. Okey, ferrum. Ni hak tadi saya sebut nah. Digunakan dalam ferrum digunakan sebagai mangkin dalam proses penghasilan amonia. Okey. Ada lagi sebenarnya platinum digunakan dalam proses Oxford untuk menghasilkan asid nitrik. Nanti awak tengok balik video ni, okey, boleh buka dan catat semula kegunaan-kegunaan yang saya tak sebut tadi tapi ada kat sini. Tapi rasanya dalam buku teks pun ada. Buku teks pun ada ni. Kegunaan unsur peralihan. Ada lagi di muka surat 103. Ada lagi lah. Okay. Muka surat 103. Okay. Vanadium 5 oksida digunakan sebagai mangkin penghasilan asid sulfurik. Okay. Yang ni dia lupa nak kecilkan ni. Control plus. SO4. Control plus. Okay. Digunakan untuk menghasilkan asid sulfurik. Okay nah. Vanadium. Apa yang unsur peralihannya tu? Ni vanadium ni adalah unsur peralihan. Vanadium 5. Okey, unsur peralihan. Okey, lagi kita tengok ni saya sebut tadi. Nikel atau platinum. Tadi saya sebut nikel saja nah. Nikel atau platinum digunakan dalam proses penghidrogenan minyak sayuran untuk membuat majrin. Dia bukan masukkan batu ni nah, bukan masukkan logam ni dalam minyak tu nah. Benda ni hanya berfungsi sebagai mangkin untuk bantu saja. Tapi dia tak masuk, jangan kata, ada logam nikel dalam tu. Bukan. Dia hanya sebagai, kan tadi fungsi mangkin untuk apa?
untuk mempercepatkan proses tu berlaku sahaja. Okey nah. Kalau takrifan umum mengubah kadar tindak balas. Tapi dalam pembuatan majeri ni kita gunakan nikel platinum ni untuk nak bagi cepat. Okey nah. Minyak kalau kita letak tempat beku, dia beku boleh jadi margarin tak? Tanya. Tadi kita kata nak suruh jadi pepejal kan, dalam bentuk pepejal. Boleh tak minyak letak dekat beku, peti ais, boleh tukar jadi margarin tak? Tak. Dah, itu tetap minyak. Okey nah, margarin ni dia sudah berlaku perubahan struktur dalam minyak itu. Minyak tadi daripada tak tepu jadi tepu. Kalau kita letak dalam peti ais, dia tidak mengubah struktur. Dia hanya mengubah keadaan fizik sahaja. Christina, left lagi. Line tak clear kot. Nah. Okey. Mangan digunakan untuk membuat kaca tingkap berwarna. Boleh nampak kan, pernah tengok sebelum ni kaca tingkap yang warna-warni. Kenapa ada warna-warna itu? Kerana unsur peralihan. Bukan traffic light. Traffic light bukan. Warna hijau, kuning, merah tu itu bukan. Itu bukan kerana unsur peralihan. Itu kerana lapisannya sahaja. Okey nah, bukan itu. Okey. Feren digunakan untuk membuat jambatan. Hak ni hak biasalah, bukan ciri istimewa sangatlah. Okey, hak ni besi, memang jambatan besi pun. Okey. Titanium digunakan dalam proses pembuatan cat dan tamat. Ya, tamat, betul-betul tamat untuk tajuk jadual berkala. Okey. So, bila dah selesai tajuk jadual berkala ni, okey, insya-Allah dalam cuti nanti, okey, saya sedang survey tengok tu. Okey, terima kasih. Tahniah kepada mereka-mereka yang dah pergi ambil modul dekat sekolah. Sebab dalam modul tu ada soalan-soalan. Memang modul tu banyak, tapi jangan risaulah, modul tu banyak sebab dah campur dengan yang tingkatan 5 punya. Okey nah, jadi kita simpan siap-siap. Okey, jadi untuk waktu cuti nanti insya-Allah lah saya akan maklumkan untuk jawab soalan mana dalam modul tu. Dia dah rangkumi daripada tingkatan 4 sehingga tingkatan 5. Okey nah. So untuk hari ini kita saya nak bekalkan, nak minta pelajar-pelajar untuk menjawab. Ya. Mana sorry. Mana ni? Mana soalan ni? Oh, tak ada soalan yang sesuai dekat sini. Okey, macam ni. Saya stop sharing. Bagi mereka yang dah ambil modul, kejap saya share balik modul. Okey, saya nak pelajar jawab bahagian objektif modul. Bahagian objektif modul. Okey, saya share. Admit. Wah, Aida baru sampai. Kita nak balik dah. Window. Start. Okey. Respon dulu Sat. Nampak tak hak saya share? Nampak cikgu. Okey, nampak. Okey, buka ke bahagian modul yang tajuk 4. Allahuakbar, terlajak. Okey, muka surat berapa entah? Okey, fokus pada soalan objektif. Terlajak. Okey, muka surat bermula muka surat 16. Objektif sahaja dulu. Okey dah? Bermula muka surat 16 sehingga muka surat 19. 3 muka surat aja. Ada berapa soalan? Ada 10 soalan aja sebagai kerja rumah hari ni. Okey? Kan kita berhenti awal ni baru 11.30. Ada lebih kurang sejam lagi. Okey? Cuba jawab dekat bahagian modul ini. Okey? Bagi mereka yang tak ambil lagi modul, jadi saya harap hari ni ke esok ke boleh pergi ambil dekat Pondok Jaga. Okey. Terlebih dahulu. Okey, oleh kerana Aida baru masuk. Okey, kesian juga Kak Aida baru masuk, kita dah nak tamat dah. Okey, jangan lupa tulis nama dekat bahagian ruangan chat. Saya nak tandakan sebagai kehadiran online. Okey. Tengok contoh yang pertama. Soalan objektif.
antara ahli sains berikut manakah tidak tidak menyumbang terhadap kemajuan jadual berkala? Yang mana? Mungkin awak akan rasa keliru sebab di sini dia campur mana-mana ahli sains yang terlibat dengan bio, dengan fizik, dengan kimia. Tapi tempoh hari masa kita bincang untuk pembinaan jadual berkala, siapa dia yang tak ada kat sini? Siapa dia yang tak ada kat sini? Sebagai tanda nampak tak apa yang saya highlight? Siapa ahli sains mana yang tidak terlibat dengan jadual berkala? Michael Faraday. Tapi Michael Faraday ni ahli sains ke? Ya, ahli sains. Tetapi dia adalah ahli sains yang lebih kepada bidang fizik. Sebab ada hukum Faraday. Saya tak pasti dalam fizik dah belajar ke belum. Ada ni nak berkenaan elektrik kalau tak silap saya. Michael Faraday. Ada belajar tak lagi? Tak lagi kot cikgu. Tak ingat kot. Tak lagi tak apa. Tapi hak lain-lain ni Lothar Meyer, John Newland, Dmitri Mendeleev, hak ni memang kita ada belajar dalam kimia. Okay, nah? So yang bukan, yang tidak adalah Michael Faraday. Okay, so jawablah soalan 1 sampai nombor 10. Tengok nombor 2. Ada kombinasi dengan tajuk struktur atom tempoh hari. 35 ni adalah nombor nukleon. 17 adalah nombor proton. Okay, nombor proton dia mesti sama dengan bilangan elektron. So, mana pen saya? Okay, so kalau proton kita ada 17, jadi elektron pun kita ada 17. Susunan elektron 287. Jadi kedudukan dia dalam jadual berkala adalah 7 dekat belakang. So dia akan berada dalam kumpulan 17. Dia ada 1, 2, 3 petala terisi elektron, maka dia berada dalam kala 3. Tu jawapannya, D jawapannya kat sini. Okay? Tapi tengok juga hak lain. Atom X mempunyai 35 neutron. Salah. 35 ni adalah bukan neutron. Ini nombor nukleon. Okay. X kekal sebagai pepejal suhu bilik. Okay. Kumpulan 17. Ada orang masuk. Kumpulan 17. Siapa masuk tadi? Tak apa. Kumpulan 17 yang kita belajar tempoh hari, nama lainnya adalah gas halogen. Kumpulan 17 ni adalah gas halogen. Nama pun gas halogen. Allahuakbar. Nama pun gas halogen. Adakah berada dalam keadaan pepejal? Bukanlah, dia berada dalam keadaan gas. Salah, pepejal. Susunan elektron 288. Salah, kita tengok ikut bilangan elektron sama bilangan proton 17287. Jadi banyak pula saya bincang. Okey, jadi saya akan bagi masa untuk awak cuba jawab sendiri dari soalan 1 sehingga soalan 10, dan lepas tu tulis jawapan, send personal dekat saya. Jangan send dekat grup lah, nanti orang lain tengok copy paste je jawapan tu. Okey, nombor 1 apa jawapan, nombor 2 apa jawapan, nombor 3 apa jawapan, nombor 4 apa jawapan. Okey. Kalau ada pelajar yang tak ambil lagi modul, kejap lagi saya akan snap gambar soalan ni sahaja, masukkan dalam grup dan jawab ya. Okey, ada apa-apa nak tanya? Saya stop sharing. Tak ada. Tak ada. Okey nah. So kejap lagi dalam masa sejam sehingga pukul 12. Okey. Dalam masa sejam boleh jawab soalan 1 hingga 10 modul. Syahir dah ambil belum modul? Rasanya Syahir tak list lagi tadi. Belum. Belum. Yuni nampak ada dah nama tadi. Liana ada, Kristina ada. Okay, nah? Jadi kejap lagi saya akan snap gambar modul dan jawab soalan 1 sehingga 10. Okey. So kita akan stop kat sini lah. Boleh dismiss lah bagi mereka yang nak dismiss. Kalau nak tanya soalan, boleh. Laju je dismiss.